Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan kami berdua dalam Iris Wanita Musim Terbaharu, Dinamik Karisma Inspirasi. Inspirasi. Saya Zaid Kirana Ibrahim. Dan saya Hani Hamid di sini. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam program ini yang dijadikan pastinya sebagai inspirasi sampai minggu sebenarnya untuk anda, untuk kita semua, para wanita khususnya. Ya, itu dia. Dan beberapa hari lepas kan, kita recap sikitlah apa yang berlaku ya. Keputusan peperiksaan SPM dah pun diumumkan yang 2022. Dan yang paling membanggakan, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, keputusan peperiksaan SPM 2022 adalah lebih baik daripada tahun sebelumnya. Wow, tahniah kita ucapkan Alhamdulillah, kepada yang cemerlang dan juga tak lupa kepada guru-guru. Ya, betul. Ya, cikgu. Ya, tahniah cikgu. Cikgu mesti antara yang pasti teruja dengan betul, keputusan pasti. daripada anak-anak murid. Itu Dan dia. yang paling utama juga bukan saja kita bercerita tentang aspek kecemerlangan dan juga kebahagiaan mereka yang mendapat keputusan yang cemerlang, tetapi juga mereka yang mungkin agak sugul, kecewa dengan keputusan yang mungkin tak seperti mana yang dijangkakan dan disangkakan. Tapi yang paling penting adalah ini bukan merupakan titik akhir kepada perjalanan anda yang masih lagi panjang, insya-Allah. Jadi kita pastikan apa yang kita nak lakukan selepas ini akan dapat menuju ke arah kejayaan yang lebih cemerlang lagi selepas ini. Jangan sedih-sedih. Betul. Yang paling penting usaha tak boleh putus. Ya. Dan suka juga kita pesan kepada ibu bapa di luar sana, teruskan beri sokongan kepada anak-anak, jangan buat mereka rasa jatuh, lemah dan sebagainya. Jangan bandingkan anak-anak sebenarnya ya. Sebab anak-anak ni ada keistimewaan tersendiri ya. Betul. Dan yang paling penting doa ibu bapa masih lagi doa yang paling mujarab sebenarnya. Ya, sebenar-benarnya kan. Okey, dan kau cerita pasal sebagai seorang guru, cikgu kita ni kan, mesti bangga. Mestilah bangga. Ada ramai anak-anak murid yang mesej Zack tunjuk keputusan peperiksaan yang cemerlang, ada yang menangis gembira, tapi ada juga yang menangis sedih ya. Tapi inilah orang kata apa, adat lah kalau kita hidup, kita belajar, begitulah dia ya. Ya, betul. Dan apa yang kita kena tahu tentang belajar ni kan ya. Yang paling penting adalah semangat kita untuk memburu ilmu. Zaid selalu cakap ke anak-anak murid, bukan A yang dikejarkan, tapi minat dan juga raikan ilmu, itu yang paling penting. Benar. Bila dapat A itu bonus lah sebenarnya. Betul, A itu bonus lah. Betul. Dan kalau kita bercakap tentang aspek ilmu ni kan Zack, hari ini kita pun nak beri ilmu pada semua dan kita nak bawakan satu topik berkaitan dengan kesihatan. Dan saya pasti bila kita menyebut tentang kanser, ramai dalam kalangan kita semua lah, dan kita bercakap tentang aspek wanita kan, mana bila dengar je kanser pastinya anda rasa sugul, rasa macam-macam pelbagai perkara yang negatif. Tapi sebenarnya ada dari segi aspek sudut positif yang perlu kita kongsikan bersama dengan anda semua apabila kita bercakap dan berbicara tentang kanser ini. Betul. Dan saya rasa ini adalah satu topik yang menarik untuk dibincangkan kerana penyakit kanser sebenarnya dah jadi satu penyakit yang umum dalam kalangan masyarakat. Dan menurut Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia, lebih 20,000 pesakit kanser baru dikesan setiap tahun. Wow. Jadi kita kena ambil tahulah langkah-langkah pencegahan, rawatan dan juga penyembuhannya. Benar. Ya, dan bagi pejuang-pejuang kanser, ini pastinya perkara ataupun dugaan yang cukup berat pada awalnya dan mempunyai kisah yang tersendiri bagaimana cara untuk mengendalikannya. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan bersama dengan pejuang kanser untuk kita dapatkan kisah inspirasi daripada beliau, dan dalam masa yang sama topik kita pada minggu ini kita bawa kepada anda kekal positif walau diuji. Itu dia. Dan tak lupa kepada penonton di luar sana, kau mungkin nak berikan komen, pendapat, kongsikan pengalaman, boleh hantar saja, komen saja di laman-laman Instagram ataupun Facebook atau TikTok Iris Wanita, atau boleh emailkan saja ke iris.wanita@gmail.com. Kami nak mendengar. Ya, betul. Kalau anda kongsikan kisah ataupun pengalaman anda tentang kanser dan berada di sekeliling mereka yang ada kanser, macam mana anda menjadi penyokong juga kepada pesakit kanser ini. Okey, jadi kita nak berehat seketika untuk babak yang pertama ini. Kan selepas ini kita akan bersama dengan dan kita akan tampilkan tetamu kita yang cukup istimewa untuk kita bawakan topik ini. Dan untuk waktu ini apa kata kita saksikan kliping ini.
Okey, pada waktu ini telah pun kita saksikan sikit perjalanan cerita kisah. Sedikit saja anda saksikan tapi di sebaliknya ramai orang tak tahu pastinya. Jadi kita bersama dengan tetamu kita pada waktu ini Zack. Sangat istimewa. Ya, untuk kita berkongsi tentang perjuangan beliau. Jadi kita tampilkan penceramah jurulatih bertauliah pejuang kanser kita, Kartini Arifin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Thank you. Alhamdulillah. Terima kasih menjemput. Ya. Kita berbangga hari ini sebenarnya kerana topik hari ini sangat kenalah dengan seorang pejuang kanser yang hebat, okay, Kartini Arifin, dan mungkin ada banyak benda yang kita boleh kupas bersama dengan penonton dekat luar sana. Betul-betul. Itu paling penting. Ya, dan yang paling utama juga apabila di awal tadi saya menyebut tentang kanser, bila kita disebutkan kanser dan didiagnos sebagai pesakit kanser. Satu perkara adalah ia merupakan satu ujian kesihatan yang paling digeruni oleh ramai sebenarnya. Dan kalau kita boleh kongsikan juga pengalaman pertama apabila mendapat tahu anda mengidap kanser. Okay. So sebenarnya saya pun tak sangka yang saya tak pernah terfikir pun dalam kepala saya ni yang saya akan menghadapi kanser sebab secara umumnya saya rasalah kita rasa kan kita rasa kita sihat. Kita rasa sebab saya memang dari sekolah-sekolah dulu memang I'm active, you know, every day saya akan walk, saya akan jog, I go hiking, saya take care of my food, you know, taklah strict sangat tapi kita tahulah gula dan saya fast food and all this pun saya tak berapa kan. Tapi pagi kejadian tersebut saya sedang mandi dan saya memang sudah pun melalui health screening ataupun ujian kesihatan setiap tahun sejak saya berusia 40. Okey. Sebab 40 tahun orang selalu cakap you kena go for your health screening. So every year I've been going, saya sudah pun pergi. Dan tahun sebelum tu memang saya dah buat mammogram dan memang saya clear. Saya tak ada apa-apa pun. It's part of it lah, bukan saja mammogram, kita buat blood test, kita buat everything lah, total punya ni kan. Pagi tu saya dapat rasakan di bahagian payudara kiri saya ada macam lam, ada ketulan. Ketulan yang kalau saya boleh bagi tahu dia macam besar guli ataupun besar biji saga. So first time saya jumpa dan saya tak ada buat self check up, bukannya bukan benda tu saya okey hari ni saya nak buat self check up, tak, saya mandi biasa saja. Dan kerisauan tu mula datang sebab saya tak boleh duduk diam sebab saya tak tahu apa benda objek foreign ataupun objek asing yang ada dalam badan saya ni. Dan dia keras. Sejak dah tahu tu, setiap kali nak pergi tandas, nak pergi check. Oh, kejap lagi hilang kot. Tapi ada lagi. Hari tu weekend. So hari keesokannya it was a Monday. Saya ingat lagi hari Isnin saya terus pergi ke hospital dan saya bagi tahu saya nak saya punya payudara diperiksa. Saya request untuk ultrasound dahulu kerana kalau untuk ikutkan apa-apa saja untuk detect benda dalam badan kita, saya request ultrasound dahululah. Dan ultrasound tu senang je, mudah je. Dia tak ada perlu potong apa-apa pun kan. Dia just ultrasound. Radiologist confirm ada sesuatu yang mencurigakan. Jadi dia advise dan dia refer saya kepada breast surgeon lah. Jadi penantian untuk jumpa breast surgeon tu dalam beberapa hari dan bila saya jumpa dengan breast surgeon pasti tak boleh buat keputusan di situ. Tapi dia kata kita perlu periksa lah apa ketulan ni. Kerana dia ada this 50-50. Benign ataupun malignant. Kanser atau tak kanser. Dan lepas tu kita menunggulah. Tapi apa perkara pertama yang dilakukan lepas dapat tahu itu memang confirm kanser? Daripada saya jumpa dengan surgeon sampai saya buat biopsi itu mengambil masa yang agak lama kerana semasa saya discover saya punya lam tu pun adalah masa tu tengah Chinese New Year masa tu tahu. So banyak public holiday tahu kan. Jadi kita masa tu tengah macam cuba kawal diri semua tu dan saya rasa proses menanti dari saya jumpa saya punya lam tu sehinggalah saya punya biopsi adalah penderitaan lah kiranya.
Penantian yang sangat menyeksakan. Ya, menyeksakan. Jadi bila saya buat biopsi pun adalah satu prosedur yang sangat simple lah, mudah lah. Tak perlu warded pun. Doktor boleh buat saja di klinik, dia ambil sedikit sampel daripada lam tersebut dan dihantar untuk ke ujian, untuk lab lah. Ujian makmal pun kena tunggu lagi 3 hari. Okey. Jadi kalau Zack tanya apa perasaan saya bila dah dapat tahu tu, saya gembira. Saya happy sebab saya punya dapat tahu. Saya dah dapat tahu. Saya rasa sangat lega. That's why dalam saya punya Instagram story yang anda saksikan tadi tu, saya kata saya lega. Saya lega sebab untuk 2-3 minggu saya tak tahu apa benda ni. Okey. So first is saya rasa lega dan saya redha. Okey. Saya redha. Tapi at least saya sekurang-kurangnya saya tahu apa saya nak buat daripada tak tahu. Betul. Okey, penantian satu penyiksaan tapi dalam masa yang sama juga mengambil masa yang lama juga untuk memaklumkan dan berkongsi kepada para umum. Okey, dan kita nak bercerita lebih lanjut lagi bagaimana beliau kekal positif dan ramai tak dapat nak teka. Dia kata, kanser rupanya. Macam mana kekal positif kita akan kongsikan seketika nanti. Kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Kembali lagi dalam Iris Wanita musim kedua ni dan kita masih lagi bersama dengan Kartini Arifin, seorang pejuang kanser untuk membicarakan tentang pengalaman kanser beliau. Dan soalan yang saya memang nak tanyalah kan. Kalau saya tengok kan Kak Tini punya Instagram dan juga media sosial yang lain, nampak sangat positif dan tak nampak pun seperti sakit. Saya nak tahu sangat apa rahsia kekal positif itu. Sebenarnya bila kita diagnose kanser, saya diagnose kanser stage 1 saya nak beritahu. So ini saya nak beritahu yang perlunya early detection. So saya tak sempat sakit pun. Kita tak sempat sakit. Okey, tapi kita dah trigger kanser sel tu dalam badan kita. Okey, apa yang akan trigger kanser sel kita tu saya rasa hari ni tak sempatlah nak cerita, mungkin boleh ke social media saya. Dan kita tak sakit. Jadi apa yang buat saya lagi confused ialah saya tak sakit. Tapi saya ada kanser. Itu yang buat saya banyak memikir, buat reflection. Dan apa yang macam mana nak kekal positif, sebenarnya saya tak ambil benda tu sebagai benda yang negatif pun. Sebenarnya saya ada buat satu posting yang saya berterima kasih pada kanser kerana kanser tu memberikan saya satu kesedaran ataupun wake up call yang sesuatu tak seimbang dalam badan saya. So kalau kita ikutkan kanser ni dia bukan saja fizikal, not only makanan kita, fizikal kita, tapi mental, emosi, spiritual dan juga sistem kita. So kalau saya tak pergi check, kalau saya tak ada kanser, saya akan hidup dalam autopilot. Saya akan teruskan. So ada sesuatu dalam kehidupan saya yang mungkin tidak ada, no, out of balance. So dekat situ kita mungkin derail, mungkin kalau kita berjalan tu kan, kereta api kita tu dah tersasar sedikit, itu dalam masa tu saya perlu balik melihat apa dalam aspek dalam hidup saya tu yang perlu saya ubah. Okey, mungkin ada sesuatu habit yang perlu saya buat, ada sesuatu benda, certain things I need to let go yang don't serve me. Dan kekal positif tu kerana saya rasa tiba-tiba saya rasa saya mendapat satu suara baru ataupun satu purpose baru untuk berkongsi tentang penceritaan dan pengalaman saya yang mana saya tahu ramai sangat di luar sana yang menghadapi benda yang sama tapi mereka tak berkongsi. Kerana kanser ni ada stigma sebenarnya. Sebab orang takut perception, takut judgement, lepas tu unwanted attention. Lepas tu ramailah nak jadi doktor kan? Betul. Semua nak bagi exercise. Kan? Kita macam okey. Jadi itu saya faham kenapa ramai kanser atau orang yang ada critical disease tak nak share. Tapi untuk saya, apa yang saya rasa perlu kita buat ialah cari kekuatan tu dalam diri kita sendiri. Dahulu. Kita kena be sure. Saya kena pasti dulu. Lepas tu saya ambil masa sedikit. Pasti dahulu apa benda ni, apa yang saya nak buat. Kerana apa saja yang saya buat lepas ni akan impact bukan saja diri saya. Bila saya berkongsi secara terbuka, keluarga dan anak-anak saya juga akan affected kan. Jadi benda tu saya tak ambil mudah lah. Jadi tapi ada sesuatu yang dalam diri saya ni cakap you have to share. Okey. You have to share. Saya macam
nak share ke? Ada sesuatu yang memanggil, macam calling lah. Ya, untuk berkongsi dengan umum. Inspirasi. Okey, dan dalam masa yang sama, apabila kita harus meyakinkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita yakinkan pada mereka yang ada di sekeliling kita. Bentuk sokongan daripada keluarga itu sendiri. Apa yang mungkin kadang rasa macam satu fear dalam diri yang macam nak bagi tahu, terutama sekali bagi anak-anak lah. Macam mana perasaan pada ketika itu? Yalah, untuk bagi tahu anak-anak saya pun saya rasa adalah satu perkara yang paling sukar untuk saya. Ya. Dan pada masa yang sama saya tak bagi tahu mereka immediately lah. Ya. Okey, saya kena pastikan yang saya dah tahu apa benda tu, saya dah tahu apa tindakan yang seterusnya. Saya nak kena pastikan yang everything is going to be okay kerana saya kena bagi assurance. So, benda ni saya lihat dari segi macam apa-apa krisis yang kita hadapi, tak kisahlah daripada rumah ataupun di pejabat, daripada mana, it's a crisis management. Macam mana you nak manage crisis? So, you tak macam tiba-tiba panik. So, you kena calm down, you kena strategize lah. So bila saya dah tahu apa proses yang saya perlukan, saya kena pergi lumpectomy, saya kena pergi surgery, tahap mana, lepas tu apa implikasi dia, treatment dia macam mana, bagaimana kesihatan saya selepas itu, adakah saya akan terplank out atas katil saja atau saya boleh aktif, sebab saya pun tak tahu dan tak pernah menghadapinya. Tapi apa yang penting juga ialah saya berkongsi cerita dan mendapat kekuatan daripada cancer survivor yang lain. Mereka pun berkongsi. So, saya punya ex-boss, saya punya executive producer, Lina Tan, she was cancer 2 stage. Cancer stage 2 dan she was one of the first person yang saya jumpa. Dan untuk share. Dan untuk pengetahuan juga, actually mak saya pun juga adalah cancer survivor. So, bila mak cakap everything is going to be okay, tu kita rasa jadi itu antara sokongan lah. Dan untuk family juga, saya untuk anak-anak dan juga untuk suami juga adalah pertama kali mereka menghadapi situasi itu. Jadi mereka juga pun dalam keadaan yang tak berapa sure. Kan? So mungkin mereka melihat kekuatan tu dari saya juga. Sebab I have to be strong, if not they will be like, ya, betul. Okey, hak diri sendiri harus kuat, tapi dalam masa yang sama juga keliling kita tu, kita punya jaringan tu pun, kawan-kawan kita, keluarga kita pun harus menjadi pendukung semangat. Tapi dalam masa yang sama, betul. Semua orang positif. Jadi apa yang boleh dikatakan kepada mereka? Pertama sekali, bila dia dapat detect sesuatu, tapi dia dalam istilahnya in denial, dia macam takut, tak nak pergi buat pemeriksaan. Keduanya bagi mereka yang telah pun didiagnosis sebagai pesakit kanser, tetapi terus merudum jatuh. Dia tak nak fikirkan tentang aspek kekuatan dia. Biarlah, I feel the pain sekarang ni. Untuk selepas ni, tak tahulah dia nak bangkit ke tidak. Dia perasaannya macam tu. Okey, silakan. saya rasa setiap pesakit ataupun tak kisah, bukan kanser saja, ini critical illness, apa saja perasaan yang anda lalui is valid. You boleh go through. Apa yang kita lalui itu, kita nak sedih memang kena. Kita nak rasa marah, saya juga melalui perasaan tersebut. Saya tanya kenapa saya kan. Kita nak rasa confused, memang confused lah kan. Apa benda, sebab kanser ni tak ada satu punca. Kalau saya tahu saya buat ni, saya dapat ni tak. Dia banyak sangat aspek. Doktor pun tak boleh bagi tahu. Jadi saya masih mencari-cari kenapa. Tapi mungkin dalam pencarian kenapa tu kita reda dan surrender lah. Kita percaya ini adalah yang terbaik untuk kita. Jadi apa kekuatan tu untuk saya ialah saya membayangi muka-muka anak saya yang mungkin kalau saya tak ada dan mereka masih kecil lagi, siapa yang nak membesarkan mereka, adakah mereka akan hidup tanpa seorang ibu, dan my husband will have to take care of them. So itu beri kekuatan pada saya. Kan? Sebab saya tak boleh, sebab dalam institusi keluarga saya, mothers, you are leader tau. So kalau you jatuh ataupun you, bukan nak cakap you can show your emotion, bukan you kena strong all the time. Tapi kita kena strategize benda tu dan kita kena cari kekuatan tu, dan kita jangan lihat yang kata tadi terus merundum tu kan. Kita kena lihat yang ini adalah satu superpower yang baru. Betul. Superpower superpower yang baru. Mungkin kita tak sedar. Adiwira sebenarnya. Adiwira yang baru. Dan paling kena bersyukur ialah itulah saya kata tadi, dan kalau kita teruskan dengan kehidupan kita sebelum kanser tu kan, saya ada post dalam saya punya posting, kalau kita seorang yang selalu risau, adalah seorang yang kata pemarah ataupun kita mengejar benda-benda yang sebelum ni, adakah kita, lepas kanser ni saya nak balik to that life? I don't think I want to.
So kita nampak sebenarnya itu juga adalah satu spirituality, kesedaran mencari makna hidup, mencari diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya rasa itu semangat yang saya rasa kalau bukan You Cancer pun, kalau kita kata to be a better version of yourself, saya rasa itu relevan untuk semua orang. Ya, betul ya. Sebenarnya banyak yang kita boleh teladani ya. Ya, benar. Dan sebenarnya asalkan kita positif saja dan kita bersama dengan kelompok yang baik-baik, yang positif juga, insya-Allah kita boleh melalui dan hal ini mungkin akan menjadi lebih ringan daripada apa yang kita sangkakan. Ya, betul. Dan kepada anda yang berada dalam penafian, pastikan kalau sekiranya anda kena pasti ada yang tak kena kepada anda, kena buat pemeriksaan lebih lanjut lah. Sebab kalau lebih awal, lebih mudah untuk anda kendalikan emosi dan juga rawatan yang susulan yang perlu anda lalui. Dan yang paling penting buatlah rawatan kesihatan kita, pemeriksaan kesihatan setiap tahun sebenarnya secara konsisten. Ya, betul. Okey. Satu lagi saya just nak tambahlah. Saya stage 1 Kalau saya tak buat apa-apa, saya mungkin akan berada di stage 2, 3, 4 dan seterusnya. Yes. Lagi tinggi stage, lagi sukar. Baik. Terima kasih banyak atas masa yang diberikan. Cukup ringkas dan padat tetapi diharapkan menjadi inspirasi kepada semua dan kepada para pejuang kanser yang sedang menonton kami pada waktu ini. Anda adalah orang kuat yang sentiasa menjadi kekuatan kepada kita semua yang berada di sekeliling anda. Bukan di sebaliknya. Betul. Dan semoga kita semua dalam keadaan sihat-sihat saja dan kepada pejuang kanser, selamat berjuang. Kami ada di sini untuk terus menyokong anda. Ya, diharap anda terus kekal positif. Ya. Walaupun diuji. Itu saja Iris Wanita untuk minggu ini. Saya Zaid Kirana. Dan saya Hani Hamid. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.